Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurniaannya. Dengan izinnya kita dapat berkumpul pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian kitab hadis 40 yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang mana sebagai ulang kaji disebutkan bahawa hadis 40 ini iaitu hadis yang menghimpunkan usul Islam, iaitu asas-asas Islam, yang mana kita mempelajari hadis ini dengan mana kita dapat memahami asas-asas Islam itu sendiri. Jadi sebab itulah antara sebab Imam Nawawi rahimahullah taala menghimpunkan hadis ini, di mana apabila kita belajar 40 hadis ini, insya-Allah kita faham tentang asas-asas Islam. Dan asas-asas Islam ini merupakan satu tanggungjawab setiap mukmin, setiap muslim, lelaki dan perempuan, untuk menguatkannya, memperamalkannya menjadi satu amalan lumrah, yang mana boleh tidak boleh dia mesti mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan pada hadis yang lalu, iaitu hadis yang kedua, kita belajar tentang hadis Jibril alaihi salam datang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda ditanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan, dan ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, dan semua dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita perjelaskan pada pengajian yang lalu, moga-moga kita dapat beramal. Kemudian hadis yang pertama, sebagai satu lagi ulang kaji, diceritakan tentang niat. Innamal a'malu binniyat, kepentingan niat di dalam Islam. Niatlah membezakan antara ibadah dengan adat, ya, dan niatlah membezakan sama ada kita berhak untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Niatlah yang menentukan perbezaan antara amalan-amalan yang kita lakukan, sama ada ikhlas kerana Allah ataupun riya kerana manusia ataupun kesombongan dan seumpamanya. Maka di situlah dilihat kepentingan hadis yang pertama sekali letak tentang niat. Apa sahaja amal ibadah, apa sahaja perkara yang dikaitkan dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, mestilah niat dengan tepat. Baik, insya-Allah kita masuk hadis yang ketiga. Saya minta maaf, hari ini silap saya pula, ini lupa bawa tanrah. Ya, dia sebab dia benda kecil pula, kadang-kadang lupa ni tuan-tuan, ya, al-maklum dah nak tua ni tuan-tuan. Dia makin lupa lah. Ya, kalau kitab besar dia tak nampak besar, terima nampak, tapi kecil tu lupa nampak tanrah. Jadi insya-Allah lah, mungkin saya baca satu persatu boleh tangkap macam mana, insya-Allah. Baik, kita masuk hadis yang ketiga.
Hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, terjemahannya Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina atas 5 perkara, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, penjelasan hadis ini tuan-tuan kita pergi satu persatu. Baik, An Abi Abdurrahman, Abu Abdurrahman Abdullah, ya. Abu Abdurrahman dengan Abdullah apa beza dia? Adakah itu nama dia? Baik, Abu Abdurrahman bukan nama dia, tapi disebutkan dalam istilah bahasa Arab kunyah. Iaitu kunyah itu dinisbahkan gelaran anaknya itu, nama anak itu dinisbahkan kepadanya, iaitu Abu Abdurrahman. Iaitu sahabat ini ada anak nama dia Abdurrahman, maka digelar sebagai bapa kepada Abdurrahman. Mungkin dalam adat masyarakat kita agak pelik bunyi dia, bapa kepada Abdurrahman. Ya, tapi di dalam masyarakat Arab kunyah sebegini merupakan satu penghormatan. Ya, sebagai satu panggilan penghormatan dan masih lagi diamalkan oleh masyarakat Arab hingga sekarang. Kalau ada Arab kat sini dia kata Abu Muhammad, ya, Abu Ali, bagi siapa, Abu Ahmad, Abu Muaz dan sebagainya, itu panggilan hormat. Ya, macam kita tu Encik dan sebagainya, panggilan hormat, panggilan-panggilan yang mana kita lihat Tuan Haji, apa ni, Pak Haji, Pak Lebai dan sebagainya, ada panggilan hormat menurut adat yang diamalkan oleh masyarakat masing-masing. Manakala Arab ini perkataan yang Abu ataupun orang perempuan yang disebut Ummu Salamah, Ummu Aisyah, Ummu Abdillah dan sebagainya, itu merupakan dinamakan sebagai gelaran, iaitu panggilan hormat. Baik, nama sebenarnya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Siapakah Abdullah bin Umar? Iaitu seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Ya, seorang sahabat Nabi yang anak kepada seorang sahabat Nabi yang sangat hebat, yang sangat agung, salah seorang daripada Khulafaur Rasyidin, iaitu anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ya, jadi jelas Sayyidina Abdullah ataupun lebih dikenali sebagai Ibnu Umar. Pernah dengar tak biasa Ibnu Umar? Ibnu Umar disebut siapakah Ibnu Umar? Iaitu Abdullah bin Umar, iaitu anak kepada Sayyidina Umar, merupakan sahabat Nabi yang muda. Apa yang maksud sahabat? Sahabat siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi iaitu mereka yang pernah bertemu dengan Nabi. Ya, yang pernah bertemu dengan Nabi, melihat Nabi dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, itu dinamakan sebagai sahabat. Sesiapa yang pernah melihat Nabi tapi mati dalam keadaan kufur, adakah dikira sebagai sahabat Nabi? Tidak. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mana lagi musuh-musuh kafir, ya, yang tak sempat masuk Islam, yang tak nak masuk Islam, maka tidak dikira sebagai sahabat Nabi. Sebab apa? Dia mati dalam kekufuran. Dalam kitab Ushulul Ghabah disebutkan lebih kurang hampir 140,000 bilangan sahabat Nabi, iaitu yang pernah bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, yang berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar ini apakah kelebihannya dan bilakah dia dilahirkan? Dia dilahirkan pada hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana? Ketika mana usia Nabi 40 tahun baru sahaja dia lahir. Ini bermakna Nabi SAW meninggal dunia pada usia 63 tahun.
Dan ketika Nabi SAW wafat, usianya 23 tahun, muda lagi. Tetapi dia merupakan salah seorang sahabat Nabi yang sangat hebat, yang terkenal dengan keilmuannya, tinggi ilmunya, sehingga digelar sebagai salah seorang daripada arba'atu al-abadilah, iaitu salah seorang daripada 4 orang sahabat yang bernama Abdullah. Maksudnya 4 orang sahabat yang nama Abdullah hebat dari segi ilmunya. Salah seorang Abdullah ibnu Umar. Siapakah lagi 3 orang sahabat yang hebat ilmunya yang bernama Abdullah? Antaranya sepupu Nabi Abdullah ibnu Abbas, pun muda juga ketika mana Nabi SAW meninggal dunia. Ya, umur usia dah sampai 15 tahun, muda sangat. Jadi 4 orang ni, Abdullah ibnu Umar, dan siapa lagi? Abdullah ibnu Abbas, dan satu lagi Abdullah ibnu Mas'ud, pun juga hebat, yang banyak ilmunya. Dan keempat iaitu Abdullah ibnu Amr bin Al-As, anak sahabat juga Nabi, anak sahabat Nabi, iaitu Amr bin Al-As, anaknya nama Abdullah, pun hebat. Kehebatan dari segi apa? Keempat-empat sahabat ini banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Hadis yang banyak diriwayat oleh sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, maka yang kedua terbanyak antaranya ialah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, dan di sini tuan-tuan, Ibnu Umar kalau kita lihat dia berasas ataupun dia merupakan tunjang di mana mazhab fiqh ahli Madinah. Maksudnya bagaimana lahirnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki, tahu mazhab Maliki salah satu daripada 4 mazhab, iaitu berjalurkan asal daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Manakala mazhab Hanafi, iaitu mazhab Ahli Kufah, berasal daripada pemikiran fiqh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mazhab Syafi'i asal mana? Mazhab Syafi'i berasal daripada dua-dua sekali, digabungkan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, maka lahirlah mazhab Syafi'i. Unik tak? Boleh cerita lain tuan-tuan, macam mana boleh timbul ni perbezaan. Hambali lebih kurang juga macam Syafi'i juga, cuma ada berbeza sedikit. Ya, maksudnya Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, iaitu melalui madrasah Ibnu Umar ataupun pemikiran Ibnu Umar. Lepas belajar Imam Malik, dia pergi dekat Iraq, dia bertemu dengan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, iaitu anak murid kepada Imam Hanafi. So dulu dia belajar, ya, sampai tahap dia sudah menjadi mujtahid, boleh bina mazhab sendiri. Maka hasil daripada pemikiran madrasah Madinah dengan madrasah Kufah, maka lahirlah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Manakala ia merupakan susun garut daripada 2 orang sahabat yang sangat hebat, iaitu Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Mas'ud. Simple nama tuan-tuan. Ya, nama anak Abdullah bagus. Pasal apa? Ada 4 orang sahabat yang sangat hebat. Ini jangan nama-nama pelik pula, macam-macam lah. Nama kereta lah. Siapa nama? Siti Avanza. Tak? Nama lelaki, nama apa? Muhammad Mazda. Fanatik betul. Letaklah Mazda apa barang ni, Mazda letaklah BMW ke, Muhammad Mercedes ke, baru lagi ni Mazda. Tak, Ustaz, saya suka apa, MPV, Muhammad Alfan, kata kan. Ya, Muhammad Velfire, letak orang macam mana kan. Macam-macam lah. Kadang-kadang orang datang jumpa saya, Ustaz, nama anak saya dari mana? Tak pening aku nak fikir, nak cakap apa dah, bahasa nak pusing sana, pusing sini, nama-nama model yang orang jangan tanya lah tolong. Ya, kalau nama anak saya, nama anak semua tradisional kan. Nama isteri Nabi, nama anak Nabi, betul tak? Orang kata Zainab nama lama, Ibrahim nama orang tua lah. Tapi kita nak bagi nama sebab sunnah, bagi nama yang terbaik. Ya, ada 2-3 orang sahabat yang masuk Islam, nama dia teruk, Nabi tukar nama dia. Sebab apa? Disunnahkan bagi nama yang baik. Maka nama terbaik itu nama Abdullah Abdul Rahman, yang dinisbahkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan nama terbaik nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cantik Muhammad tu, tapi yang Avanza tak sedap tuan-tuan. Itu yang select. Tak apa-apa nama tuan-tuan ya. Ya,
Jadi hati-hati pilih nama, jangan nak modern sangat. Dulu nama Ali, lepas tu Muhammad Ali, lepas tu Muhammad Ali Hakim, lepas tu tak tahulah 20 tahun akan datang nama anak kita boleh buat karangan tuan-tuan, karangan UPSR 150 patah perkataan. Pening pada nak tulis tuan-tuan, tolonglah nanti Dalas panggil pending juga ya. Nama Rosmawati panggil si mati juga nama dia. Baik, nama-nama penting. Pasal apa? Kita nak berkat nama. Kita nak berkat anak kita supaya jadi seperti Abdullah bin Umar. Kalau perempuan seperti Aisyah hijab, seperti Ummu Salamah dan sebagainya, maka ia penting. Biarlah orang kata nama tu, orang kata nama konvensional, konservatif ya, nama orang lama, tak apalah, tak ada masalah. Tapi hak masing-masing lah, tak apa, bukan jadi apa pun ya. Baik, jadi Abdullah bin Umar Khattab dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia sendiri mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina atas 5 perkara. Seperti mana hadis yang lalu kita ceritakan bahawa hadis ini merupakan asas yang menunjukkan tentang rukun Islam. Ya. Apakah dimaksudkan dengan rukun Islam dan apakah beza dengan rukun iman? Seperti mana pada hadis yang lalu, rukun iman dicerita tentang antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadrihi syarrihi wa khairihi, iaitu beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman pada nabi dan rasul, beriman pada hari kiamat, dan beriman pada qada dan qadar. Apa beza dengan Islam? Rukun iman iaitu rukun asas akidah, hati, iaitu amalan hati. Semua yang berkaitan dengan i'tiqad, kepercayaan kita dalam hati. Manakala rukun Islam, dia adalah amalan badaniyah, jasmani, termasuklah mulut, jasmani juga sebut. Pertama apa? Syahadatu Allah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kalau kita nak jadi sebagai orang Islam, tidak hanya sekadar kita beriman pada hati, tak boleh. Perlu juga dilafazkan keyakinan kita, keimanan kita pada Allah melalui mulut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dimaksudkan ibadah badaniyah. Maksudnya disebutkan bunyan Islam, maksudnya Islam itu dibina atas 5 perkara. Bukan Islam itu memerlukan, maksudnya agama Islam yang memerlukan solat, maksudnya Islam setiap individu. Ya, Islam yang terbina dalam individu setiap kita ini 5 perkara. Kalau kurang salah satu daripada 5 perkara ini, ada kekurangan, tak sempurna keislaman dia. Dia tak jadi kafir. Dia boleh jadi kafir. Dia macam contoh, kita kata seseorang yang tidak mendirikan solat, ya, kita tahu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Itu yang pertama. Ya. Kalau dia kata dia sebagai orang Islam, mesti dilafazkan, mesti dia bersyahadah. Sebab itu orang kata aku Islam tak cukup. Dia mesti kata dia bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah layak digelar sebagai orang Islam. Mulut kita nilai pada luaran, hati ikhlas tak ikhlas itu belakang cerita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Okey, selepas bersyahadah, maka apa kewajipan dia? Dia mesti mendirikan solat, ya, iaitu disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini mesti disamakan. Kurang salah satu tak boleh. Macam contoh orang Kristian, dia kata dia beriman pada Allah, adakah dia orang Islam? Tidak. Pasal apa? Dia tidak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi dia syirikkan Allah, ada konsep Trinity. Macam Yahudi, agama Yahudi dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi syariat berbeza lah. Adakah dia kira sebagai Islam? Tidak. Kenapa dia tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu tunjang pertama. Kalau tak ada syahadah, tak guna dia solat, tak guna dia puasa, tak gunalah apa-apa sekalipun. Sebab
bulan Ramadan baru-baru ini ya, ada rancangan ditunjuk bagaimana ada beberapa artis bukan Islam kat Malaysia ini berpuasa selama sebulan. Pasal apa tidak rasa bagaimana kehidupan orang Islam berpuasa selama sebulan kat Malaysia. Berjaya dia puasa perempuan. Dia puasa sebulan dia kata, oh masa ni bagus, nasihat badan. Ya, adakah puasanya itu mendapat manfaat apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada apa-apa manfaat. Pasal apa? Tidak ada syahadah. Tidak bersaksi bahawa Tuhan adalah Allah yang satu-satunya wajib disembah dan tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasanya lapar dan dahaga, ya, tetapi tidak mendapat pahala dan keredaan Allah. Jadi itu syarat utama untuk segala-galanya. Dan orang kafir, tuan-tuan, buat baik macam mana sekalipun, buat charity, buat kebajikan dan sebagainya, tubuh NGO untuk membela nasib masyarakat marahin yang kurang bernasib baik, buatlah apa sekalipun, tetap tiada diindahkan oleh Allah, tidak diberikan ganjaran pahala. Pasal apa? Sebab nak dapat pahala di sisi Allah mesti ada tunjang yang pertama, iaitu syahadah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya mendirikan solat. Ya, mendirikan solat merupakan tunjang kedua kewajipan yang mesti dilakukan. Ya. Sebab itu ulama mengatakan, ulama bersepakat sesiapa yang meninggalkan solat maka hukumnya dosa besar. Ya, dosa besar. Boleh dikatakan dosa yang hampir kepada kekufuran tapi tak jatuh kufur. Maksudnya apabila seseorang itu melakukan perkara yang meninggalkan solat, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Sehingga kan mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan mana-mana orang Muslim lelaki yang tidak mengerjakan salat 5 waktu, ya, maka dia digelar sebagai orang fasik. Apabila dia sebagai orang fasik, pertama dia tidak boleh diterima penyaksiannya. Ya, kalau dalam hukum Islam, mahkamah Islam, dia tidak boleh jadi saksi pasal apa? Dia kira orang fasik. Dan kedua, menurut mazhab Syafi'i dan majoriti ulama, orang fasik yang tak sembahyang, maka hukumnya dia tidak boleh menjadi wali kepada pernikahan anak dia. Tak sah. Walaupun bapa ada, tapi dia nak nikahkan anak jadi wali, tak boleh. Pasal apa? Pasal dia dikira sebagai orang fasik. Maksudnya besar tanggungjawab untuk mendirikan solat. Ya, jadi meninggalkan solat tidak dikira sebagai kafir walaupun dia dikirakan salah satu rukun iman, rukun Islam. Ya, tetapi kurang keislamannya. Namun dia boleh menjadi kufur jikalau dia mengingkari tentang kewajipan solat. Contoh, ya, sebagai contoh kalau kita lihat orang yang mengaku beragama Islam, tiba-tiba dia kata, Islam ni tak wujud dalam Islam. Solat ini tidak wujud dalam Islam. Zakat ini tidak ada dalam Islam. Apalagi puasa ni tak ada, ini adalah ciptaan manusia. Maka walaupun dia tak kata dia mensyirikkan Allah, walaupun tidak ada kenyataan yang menyatakan dia itu murtad, tetapi tetap dikira sebagai murtad. Sebab apa? Dia menafikan kewujudan salah satu daripada rukun Islam. Dia wajib bertaubat, wajib bersyahadah balik. Ya, habitat a'maluhum. Sesiapa wa may yartad an dinillah, sesiapa yang murtad keluar daripada agama Allah, maka amalan-amalannya jatuh gugur, habis hilang. Pahala-pahala dulu tu hilang, habis bakar, habis kosong. So bila masuk Islam dia kena start all over again. Rugi lah tuan-tuan. Ya. Jadi ini perkara yang berlaku, hakikat realiti yang mana kita lihat, ini dinamakan sebagai tunjang. Kalau kita ditinggalkan, maksudnya seseorang hamba Allah dikata aku tak nak solat, malas nak solat. Adakah jatuh kafir? Tidak jatuh kafir. Ya, cuma dia mendapat dosa yang besar, wajib taubat nasuha. Tidak jatuh kafir, wajib taubat nasuha. Tetapi selagi mana dia tidak bertaubat, dia dikira sebagai orang fasik. Tapi kalau dia mengingkari salah satu daripada rukun Islam, maka jatuh kafir, terbatal iman. Apakah dalilnya? Terbukti seperti mana berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam,
Sayyidina Abu Bakar dilantik sebagai khalifah. Selepas Sayyidina Abu Bakar dilantik sebagai khalifah, selepas kewafatan baginda, muncul beberapa golongan yang sesat. Pertama, ada yang mengaku Nabi, antaranya Musailamatul Kadzdzab. Dia mengaku Nabi selepas kewafatan Nabi SAW. Sedangkan dalam hadis yang jelas dalam Al-Quran menjelaskan bahawa tidak ada Nabi selepas Rasulullah SAW, iaitu Nabi Muhammad. Ya, tiba-tiba ada dakwah itu, tak apalah, itu memang dah sesat barat. Ada satu golongan Bani Hanafiyah, dia mengatakan bahawa selepas Nabi wafat, dia kata zakat dah tak wajib lagi dah. Dia tak kata dia kafir, dia tak kata aku keluar Islam, dia kata aku masih Islam, cuma kami mengatakan bahawa zakat ni tidak diwajibkan lagi. Zakat diwajibkan hanya pada zaman Nabi SAW sahaja. Jadi bermakna dia mengingkari salah satu daripada rukun Islam, iaitu zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar menghantar batalion suruh puak ini bertaubat, tarik balik, jangan mengatakan begitu, cakap aku orang Islam wajib bayar zakat. Tapi mereka enggan juga, dipujuk lagi enggan, tetap mengatakan zakat dah tak wajib dah, Nabi dah tak ada. Maka selepas itu Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan ini dan dibunuh sesiapa yang mengingkari. Menunjukkan apa tuan-tuan? Mereka yang mengingkari pensyariatan salah satu daripada rukun Islam, maka dia menjadi kafir. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak menjalankan hukum Allah, iaitu syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala berkaitan rukun Islam, dia termasuk daripada golongan yang kafir. Jelas Al-Quran menyebutkan. Ya. Baik, mendirikan salat tuan-tuan. Ya, satu isu yang disebutkan bagaimana pembentangan 2-3 hari lepas pembentangan RUU 355. Tahu tak mendengar ke apa benda RUU tu? Nama kereta je ingat. Kan nama anak nama Avanza. RUU tu kereta tu start Mazda baru. Ya Allah, pening kepala aku nak terang satu-satu benda macam ni tak ada. RUU ni satu elemen pembentangan untuk menaik taraf undang-undang syariah dekat Malaysia ini, undang-undang negeri. Ya, dulu kita 356. Kalau undang-undang syariah ini iaitu 3 tahun penjara maksimum, 5,000 denda dan 6 sebatan. Itu paling banyak. Orang kena tangkap awak berzina, orang kaya kena tangkap muda. Ya, kena tangkap 10 kali. 10 kali bayar 5,000. Alah, 5,000 bagi dia tuan-tuan 10 sen jalan tinggi kan. Macam kita ni 5,000 ni memanglah nampak berharga, tapi orang kaya, yang berzina, main pelacur dan sebagainya, dia memberi kesan yang tak ada kesan apa, bayar. Jadi kita tak martabat supaya orang boleh tinggal zina ini, boleh tinggal pelacuran, letak harga tinggi-tinggi. Derma apa? Kalau berzina, denda 50,000 katakanlah. Barulah orang tak berani terang-terang sebagainya. Ya. Jadi ni tuan-tuan, kalau kita lihat apakah hukum kalau kita bunuh ataupun kita tembak binatang yang di bawah jagaan, yang protection supaya tidak pupus. Contoh kita pergi ke hutan, tembak burung apalah, burung A ke burung B ke yang masih. Contoh ialah pergi masuk ke dalam hutan, kita tembak harimau Malaya. Bukan bola tuan-tuan, tapi nak tembak boleh lah. Kalau kalah hari ni, tembak lah tuan-tuan. Dah kalah dengan Vietnam, kalah lagi tak, memang betul tembak lah. Maksud harimau tu harimau yang berada dalam hutan, ya, harimau yang spesies terancam. Ya, sesiapa yang tak tembak, ya, maksudnya dia langgar undang-undang. Agak-agak berapa dia punya denda tuan-tuan? Ya, dia punya denda tu berpuluh ribu tuan-tuan, berpuluh ribu. Tembak burung kecil yang spesies terancam, dia punya denda paling kurang 50,000 ikut undang-undang sivil. Ya, tapi zina maksimum 5,000 tuan-tuan. Ya, maruah binatang lebih tinggi daripada maruah manusia. Jadi itu yang diperjuangkan. Ya, maka pembentangan baru-baru ini disebutkan sehingga dinyatakan, dicadangkan sesiapa tak solat Jumaat kena denda RM3,000. Ambil kau, kita setuju.
Bila ada pembentangan, ada laporan dekat Facebook ataupun agak Malaysia kini keberhasilan, tengok komen bawah tu. Ya, orang ini bukan Muslim menyibuk aja tuan-tuan, bukan kenakan dia pun kau nak sibuk dia. Ya. Kau yang tak sembahyang Jumaat tak masuk Islam, jangan takutlah kita nak cerita hak orang Islam saja. Ya. Lepas tu kita tak heran lah kalau ada yang bukan Islam tak puas hati, dia mengutuk, menghina, normal. Tapi ada juga orang yang Islam yang menentang. Dia kata biarlah antara Allah, dia tak sembahyang Jumaat, dia berzina antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak buatkan undang memaksa orang? Ya, kan lebih baik kita buat kempen supaya kurangkan zina, kita kempen mendidik supaya jangan berzina, daripada kita kuatkan undang-undang memaksa dan sebagainya. Tapi bila turn undang-undang Islam, undang-undang syariah, mulalah dia buat alasan macam tu. Tapi undang-undang sivil memaksa tak ada masalah. Dadah boleh gantung, siapa yang bising? Merokol ke, langgar lampu merah kena denda berapa ratus tuan-tuan, tak parking langgar undang-undang accident kena hukuman berat, tak ada bising pula. Kenapa kita kata daripada saman orang yang langgar undang-undang jalan raya, kenapa kita buat kempen supaya kesedaran jangan langgar undang-undang, tak payah saman, tak boleh pula. Jadi tak adil manusia ni dalam menilai hak perkara macam ni tuan-tuan. Cuma kita kena faham ini adalah tunjang Islam. Solat, ya, nak jaga kemaslahatan masyarakat daripada terjebak dengan benda-benda maksiat, kita kena sokong. Kita kena sokong. Tuan-tuan yang biasa tengok Facebook, tengok Twitter, tuan-tuan tengok mana-mana lah media sosial, ada nampak begini, naik berita tentang itu, kita tengok komen-komen bawah tu yang bukan Islam, termasuk Islam liberal, duk kutuk. Apa kita boleh buat? Kita kena berlaku, kita kena lakukan perang saraf. Ya, perang saraf. Saya bila tengok ada macam tu saja, saya komen kat bawah. Komen tak perlu kutuk, tak perlu hina. Komen paling tak pun malas, saya sokong RUU 355. Paling kurang. Ya, yang kutuk tu tak banyak, tapi dia tengok kalau kita semua berpakat, kita kempen pada kawan-kawan, jom kita tulis ramai-ramai, saya sokong. Yang pandai explainkan, wahai kawan-kawan kami orang Cina, orang India, janganlah masuk campur, explain biar nampak perang saraf. Dia tengok kalau kita diam saja, dia kata tengok ni penakut dalam Islam. Biar nampak perang saraf. Nanti bila tengok ramai yang sokong, ramai kita kempen kawan lagi kat WhatsApp, jom komen, share ni, masuk komen. Nanti dia akan emotion akan jatuh down, lama, detention. Dia makin demotivate. Jadi itu yang kita nak tunjuk. Ya, setuju tak setuju diluluskan, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tak kita tunjukkan golongan kafir kat luar sana yang tak faham, cuba nak cari pasal, kita tak nak tumpah darah, tapi kita tunjukkan kita mahukan benda macam ni. You tak nak, you punya pasal. Ya, you nak anak you rosak, you nak orang-orang yang anak luar nikah, you nak anak you kaki suami you kaki wili, itu lantak. Ya, you nak kalau you punya isteri tidur dengan lelaki lain, itu you punya pasal, kami tak nak. Kalau you nak anak you rosak, berzina sana sini, itu you punya pasal, kami orang Islam tak nak. Kita tegang macam tu tuan-tuan. Biarlah kena paksa, pasal apa manusia ni kadang-kadang kena paksa. Sebab apa Singapura macam mana boleh bersih, negara yang hebat sangat bersih. Tuan-tuan berani letak sampah sikit, datang buang puasa, saman bukan sikit, itu paksa. Dengan ada paksa lah baru cantik Singapura tu tuan-tuan. Kita tempat yang dikata papan tanda jangan buang sampah kat sini, denda 3,000. Situlah paling banyak sampah tuan-tuan. Betul tak? Jangan buang sampah, denda 3,000. Tengok kat bawah tu macam-macam sampah. Itu negaraku tuan-tuan. Ya, sebagai tempat lah, tak semua tempat. Nampak? Jadi tak ada paksaan. Jadi kita nak kempen, letak jangan takut kawan dengan 3,000 pun tak jadi juga. Jagalah kebersihan, inilah bandar kita, itu pun kotor juga. Tak nak kena paksa juga tuan-tuan. Barulah tahu supaya manusia tidak sewena-wena yang melakukan perkara pelanggaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mendirikan solat, ya, kemudian menunaikan zakat, ya, menunaikan zakat iaitu memberi zakat, iaitu zakat yang dibayar melalui 2/5 daripada harta kita. Ya. Jadi ini kewajipan yang mesti kita lakukan tuan-tuan. Kalau mana, ya, insya-Allah
Adik-adik, saya tak ada masalah dalam majlis ilmu. Siapa nak tidur, hantarlah, tak apa. Saya tahu penat bila kerja semua kan. Ya. Tapi tolong dalam majlis ilmu jangan bercakap, jangan apa, minta tolong pasal apa. Ikut sunnah para sahabat Nabi SAW. Disebutkan ka'anna ala ru'usi mutaib. Bila Nabi berbicara, sampaikan hadis, sampaikan bicara Al-Quran, sahabat senyap bagaikan ada burung di atas kepala mereka. Ya, senyap taat dengan dengar. Tidur no problem, saya tak kisah. Saya faham, balik kerja penat, kadang-kadang petang bawa anak jalan, itu biasa. Ya, tapi dalam majlis ilmu bercakap minta tolonglah. Adik-adik ya, minta maaf saya cakap, abang-abang semua tak hormat saya no problem. Saya kurang-kurang hormat Al-Quran dalam majlis ilmu ini, hormat hadis di dalam majlis ilmu, dan hormat ilmu yang disampaikan itu saja. Saya tidak minta dihormati. Minta maaf banyak insya-Allah. Apa pasal apa bila orang ni terganggu, kita tengok mata terganggu, kita rasa ya tak percaya, cuba mengajar sini. Cuba jadi cikgu. Cuba cikgu tiba nak balik belakang, kita rasa panas macam apa benda lah, macam tak appreciate apa yang aku ajar, contohlah. Ya, baik. Jadi menunaikan zakat. Menunaikan zakat satu kewajipan, iaitu 2/5 daripada harta. Zakat pendapatan, zakat macam-macam lah. Untuk kewajipan kita tuan-tuan, kena bayar zakat, dan hati-hati membayar zakat. Jangan kita mudah mendengar dakwah-dakwah SMS, WhatsApp, Facebook yang disebutkan sebagai fitnah terhadap badan-badan zakat satu Malaysia. Ya, banyak kita jangan cepat percaya tuduhan-tuduhan melulu pusat-pusat zakat tuan-tuan. Ya, pusat kumpulan zakat yang mana banyak fitnah yang berlaku, kononnya mereka ni corruption lah dan sebagainya, bukan senang. Ya, saya pernah menjadi produser rancangan dekat saya kerja di Galirah. Saya pernah produce 13 episod rancangan dokumentari zakat. Jadi bila nak Haji Ghafur tahu lah kerja TV macam mana. Kalau kita nak buat rancangan, ada research kena kuat. Saya buat research bagaimana tagihan zakat itu. Jangan cepat percaya. Saya banyak research, saya buat kajian. Baru-baru ni ada buat media social administrator. Ya, dia buat kajian tentang bagaimana fitnah di atas mawid pusat pemungutan zakat Kuala Lumpur, Selangor dan negeri sebagainya. Analisis dibuat 90% pembohongan. Orang manipulasi agama, manipulasikan khabar untuk memburukkan institusi zakat. Kita jangan cepat percaya. Sampai cepat percaya, kita tak nak bayar zakat dekat badan zakat. Saya tidak ada kepentingan dengan badan-badan zakat tuan-tuan. Saya cuma nak kongsi pengalaman sebab saya sendiri buat research. Dan kita bayar zakat sendiri, betul kita bayar pada asnaf. Dan kita bayar zakat sendiri itu betul ke ikut cara, ikut fix seperti mana ulama-ulama kata nak bayar zakat. Kita ada duit zakat RM1,000. RM1,000 kita bagi ke orang individu yang sama. Boleh ke? Tak boleh. Dalam Al-Quran kita kena bagi dalam sirah jamak dalam bentuk kumpulan, paling kurang 3 orang. Ya, kena pilih, tak boleh didividkan hanya satu asnaf, kena 2-3 asnaf. Kita tahu cara macam tu. Kita duk main bagi macam yakin sah pemberian zakat kita tuan-tuan. Ya, dan kita ini banyak tak dengar pengkhabaran yang betul, main percaya saja. Dengar Facebook tengok zakat ni jahat. Pernah berlaku demi Allah 2-3 kali. Ya, dan mana-mana netizen kat saya pernah tengok yang lebih kurang ada belasan netizen, termasuklah seorang aktivis banjir tuan-tuan. Dia memang popular. Dia pernah terpengaruh memfitnah pusat zakat. Ya, maka dia diancam oleh pusat zakat, kalau tak tarik balik dia kena saman. Dia tak dapat datang ke bukti untuk support dia punya sos, maka dipadam balik. Nampak? Kenapa dipadam? Sebab dia tahu dia tak betul. Hati-hati tuan-tuan, jangan mudah percaya. Bukan saya nak bela pusat zakat, tak ada. Saya buat kerja zakat. Tak dapat zakat tuan-tuan sekarang ni, cuma cerita kebenaran. Jangan mudah cepat percaya. Sikit-sikit zakat tak adil. Tak nak bayar zakat lah kat pusat zakat selama bulan tidak apa semua. Zakat negeri ni tuan-tuan, dia ada juru audit negara dan negeri.
melalui proses di mana agihan itu ditengok ada risik, pembagian bukti dan sebagainya. Tak boleh sewenang-wenang yang menteri nak ambil ke, exco nak ambil ke, tak ada. Ya. Dan saya pernah buat meeting dekat LZS, meeting rancangan apa kerjasama lah tuan-tuan. Dia buat pembentangan presentation detail yang amat sangat dicerita macam mana kutipan zakat sekian dan agihan melebihi daripada kutipan zakat. Katakanlah kutipan zakat tahun ni katakanlah 900 juta. Agihan dia bukan 900 juta, lebih daripada itu, hampir 1 juta. Maksudnya apa? Dia ambil portion dia ambil dia punya bahagian dan diagihkan untuk diberikan kepada apa? Pasal apa? Sebab zakat memang tak mencukupi. Analisa yang baru disebut tuan-tuan dekat zakat Selangor, jumlah rakyat Islam di Selangor dekat Selangor ni ya, dekat zakat Selangor ni ada 3 juta orang Islam dekat Selangor saja. Agak berapa ramai bayar zakat? Adik-adik kalau nak bercakap boleh keluar adik-adik. Ya, boleh main kalau ustaz tak kisah. Ya. Berapa yang bayar? Iaitu 270,000. Berapa banyak yang bayar tuan-tuan? Nampak? Lepas tu duit tak cukup, salahkan lembaga zakat. Nampak? Tuan-tuan ada kesedaran. Fikir balik siapa tak daftar dekat lembaga zakat Selangor untuk potongan gaji dan sebagainya, muhasabah balik. Ya. Ini keberkatan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah tak putus-putus bagi rezeki kepada kita. Allah tak serik-serik, tak pernah menangguh bayar rezeki kepada kita, tapi kita pula kedekut. Alasan tak nak bayar zakat, kononnya zakat yang menipu dan zakat. Tak betul-betul. Mana bukti tuan-tuan? Percaya. Ada kisah 2-3 tahun dinaikkan balik. Benda dah settle, dinaikkan balik. Orang percaya. Share 1,000, 2,000 tuan-tuan. Nampak? Jahatnya manusia ni. Jahatnya manusia ni. Nampak? Apa yang perlu kita buat tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Inilah kita perlu lihat kempen. Mana-mana kita nampak dekat media sosial dia naikkan cerita-cerita macam ni, perlulah kita jelaskan. Jangan cepat percaya betul ke tidak. Tanya pusat zakat betul ke cerita ni. Kalau tahu pun sampai pada mereka. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ada yang kata oh ni zakat ni borang tebal. Lepas itu zakat borang 10 tahun yang lalu, sekarang ni zakat dan 3 borang saja, senang saja dapat approval pun tak lama. Ya. Baik, dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunaikan zakat, melaksanakan haji, itu juga kewajipan bagi mereka yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Iaitu ada lafaz yang terbalik, lafaz yang puasa dahulu, ada haji dahulu. Itu menurut riwayat. Ya. Sepatutnya yang paling tepat iaitu puasa bulan Ramadan barulah haji. Ya, ini semua disebutkan sebagai rukun-rukun Islam yang mana tunjang, yang mana amalan yang paling basic yang mesti nak tak nak tidak boleh ditinggalkan. Sesiapa meninggalkan salah satu daripadanya bermakna dia melakukan dosa yang sangat besar. Ya, kalau mati dalam keadaan meninggalkan perkara-perkara rukun Islam ini, dia dikira sebagai bermaksiat dengan dosa yang sangat besar, azabnya sangat pedih. Dan manakala sesiapa yang mengingkari salah satu daripada rukun Islam ini, mengingkari tentang pensyariatannya, maka terbatal keimanannya, kategori sebagai orang yang kafir. Baik-baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, baik, setakat itu saja tuan-tuan. Hadis alhamdulillah kita jelaskan hadis ketiga ini. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan masuk hadis yang keempat. Ya, akhirnya kita akan lihat mukjizat Nabi SAW macam mana kejadian manusia. Zaman Nabi tak ada sains, tak ada ilmu biologi. Bagaimana Nabi beritahu kejadian manusia daripada air mani, segumpal darah, segumpal daging, letak nyawa macam mana. InsyaAllah perbincangan yang menarik. Kita akan kupas sudut saintifik daripada hadis Nabi SAW, menunjukkan kebenaran mukjizat Nabi, kebenaran agama Islam. Zaman tak ada sains, tak ada sebutkan pasal apa, tak ada kajian bagaimana kejadian manusia, tak ada teropong tengok bagaimana dalam perut, tak ada history dan sebagainya. Ya, jadi insya-Allah kita bincangkan pada bulan hadapan. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada soalan, siapa nak tanya?
Ya, saya. Okey, saya nak tanya, tak tahu tu pasti ke tidak? Sumber, saya nak tanya sumber daripada mana open house, renovate jabat, tahu sumber tak? Sumber bagaimana dia boleh open house, bagaimana dia boleh buat pejabat cantik dan sebagainya, tahu tak sumber dia? Tak tahu. Itu namanya andaian. Andaian. So andaian boleh jadi bukti tak? Boleh jadi bukti. Andaian boleh tak bawa masuk, kalau bawa masuk mahkamah boleh menang tak? Betul, mungkin peruntukan kerajaan negeri, kita tak tahu. Ya. Dan pejabat cantik mungkin peruntukan kerajaan negeri, dan pejabat cantik itu adalah kalau duit zakat hak mereka 1/8, 1/7 hak mereka. Siapa kata orang miskin dapat zakat dia tak boleh buat apa-apa? Kalau dia dapat zakat dia boleh nak beli kereta, nak beli apa, itu lantak dia. Itu dah jadi hak dia. Salah tak? Orang miskin dapat zakat, dia tak beli makanan tapi beli motor. Salah tak? Salah tak? Saya tanya. Tuan-tuan? Ha? Tapi bila kita buat pejabat leceh pula, Islam ni tak cantik pula, tak apa, orang cuma pejabat cantik pula, begini-begini, macam bunyi pula. Nanti pejabat tak kemas lah, tak aircon, tak sejuk lah, tak kemas. Kita nak kemas cantik, Nabi pun kemas. Dalam syariat, Nabi tolong Aisyah kemas bilik cantik dan sebagainya. Bagaimana zakat boleh kaya? Orang miskin dapat zakat, dia laburkan duit itu jadi kaya. Salah ke kalau pusat zakat dengan 1/8 dia niagakan duit itu, kemudian dapat untung jadi kaya? Salah ke? Salah tak? Boros macam mana? Kalau boros ambil pusat zakat punya duit, asraf lain untuk dia, itu baru ya. Dapat statistik daripada audit negara, pusat zakat ambil duit asnaf untuk kepentingan dia, ada tak? Buktikan. Open house yang mewah bagi orang makan, klien. Sebab apa? Pusat zakat ni ada sponsor dia. Kadang-kadang yang billboard dia, yang sponsor kerajaan negeri, kadang-kadang van yang bagi dia free, tuan-tuan. Tak jaga balik hati klien, dia sponsor, tuan-tuan. Dan kita pun tak tahu dari mana sosnya. Berkemungkinan duit daripada asnaf 1/8 hak dia, tuan-tuan. Dia boleh buat apa saja. 1/8 hak dia. Dia nak niagakan, dia nak apa, nak itu sini, boleh, no problem. Itu pun 1/8 daripada hak zakat, itu pun masih boleh diaudit. Kemana pergi 1/8 itu? Bukan sembarangan. Dan saya tahu zakat ni ada badan marketing dia. Marketing tu bagaimana nak laporkan, bagaimana nak cambah duit. Jadi 1/8 dia dapat tu sebab dia amil. Amil berhak dapat, tuan-tuan. Berhak dapat duit je. Saya pernah kutip masa saya di bahagian Masjid Surau, saya pernah jadi zakat amil zakat fitrah. Dapat 1/8 duit tu. Oh, duit ni kena beli makanan saya. Beli beras, tak boleh beli KFC. Macam tu. Saya nak beli KFC ke McDonald, hantar saya lah. Saya pernah kutip, saya berhak dapat 1/8. Macam tu juga zakat. Dia nak renovate aircon dan sebagainya. Bila tak buat pejabat cantik, apalah pusat zakat ni kedekut sangat. Tak first class lah. Tengok pejabat orang bukan Islam cantik macam tu sebagainya. Ada pula cakap macam tu. Bila buat cantik-cantik pula kata membazir pula. Mana membazir ni, tuan-tuan? Kita beli rumah besar-besar, tuan-tuan beli rumah 2 tingkat.
Ya, kenapa membazir? Rumah setingkat cukup. Betul tak? Kenapa nak beli rumah 400, 500, beli 300 pun dah cukup dah. Tapi membazir itu ikut macam mana tengok dan sebagainya. Jadi minta maaf Tuan Haji jadi kita kata tak tahulah sumber andaian tu pun kita dah boleh tangkap itu andaian. Masuk ke mahkamah confirmkan lah. Sebab itu sangka baik. Ya, sangka baik. Kenapa? Saya bukan kerja zakat, saya bukan apa, tapi kita nak tengok keterusan supaya apa, sekurang-kurang kita sendiri bagi keadilan pada orang lain. Wallahu a'lam. Ya, begitu juga yang salah kita cakap salah. Ya, kita tak nafikan Ustaz zakat dia tidak maksum, ada kesilapan, ada dan sebagainya. Maka dialu-alukan untuk kita tegur, bukan kita viralkan benda tak betul, bukan kita malukan juga, bukan kita jatuhkan institusi. Pasal apa? Sepatutnya kita bantu institusi macam ni. Pasal apa? Untuk bantu yang mana disebutkan sebagai masyarakat Islam yang miskin dan fakir, miskin dan seumpamanya, yang asnaf memerlukan bantuan. Kalau kita tak support siapa lagi tuan-tuan, maka terkuburlah nasib-nasib orang yang kurang bernasib baik. Wallahu a'lam. Ya, baik, setakat itu saja dah boleh sampaikan. Mohon maaf Tuan Haji, mungkin agak emosi sikit apa. Tak apa, saya suka terasa macam ni. Dengar, kita explain. Dengar, kita explain. Kalau betul salah, kita kata salah. Betul, kita kata betul. Wallahu a'lam. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tara fi maqam ila hadha man illa ghafarta wa la rahman illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la hajata min hawaij dunya wa la akhirati illa qadayta ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.